قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sehinggalah perkataan beliau fasal yang ke-6. Fasal yang ke-6 tu muka surat 37. Fasal yang ke-6, kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri, yakni siapa-siapa dia saja yang mempunyai isteri, dia mesti kena tanggung risiko. Nak menikah sangat, pandai-pandailah tanggung risiko. Dalam kitab Syiarus Salikin kata dalam bab pernikahan pengarang wak mari dua hadis-hadis, ayat-ayat, cerita-cerita yang menggemarkan seseorang untuk berkahwin. Kedua, ayat-ayat, hadis-hadis yang menakutkan seseorang daripada berkahwin. Biasanya berkahwin ini risikonya bukan diri dia, orang lain. Kerana dia tidak mampu menunaikan hak. Bukan kata dia jadi jahat tiba-tiba dok. Dengan berkahwin tu jadi jahat dok, tapi tunai hak tu tak mampu. Dia kata antara kebinasaan yang ditanggung oleh lelaki daripada kelakuan isterinya apabila ia berkahwin. Apabila seorang berkahwin, dia kena ingat wajib bagi dia memberi nafkah kepada isteri dia. Nafkah ini 4 perkara. Kena faham. Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. 4 ni sahaja. Tu nafkah. Duit tidak. Kalau kita berkahwin tak pernah pun beri duit walau RM1 kepada isteri kita, maka hukum dia tidak wajib beri duit. Hak wajib beri makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Mesti cukup. Kita tak makan tak apa, tak dosa. Tapi kalau isteri kita tak makan, berdosa kita. Kalau kita tak makan tak berdosa, isteri kita kalau tak dapat makanan berdosa. Kerana ketika kita berkahwin dengan dia, apabila kita kata saya sanggup jadi suami awak, apabila pak dia menyerah ke anak perempuan dia kepada kita, aku kahwin ke kamu, kita yang dinikahi, bukan kita yang menikah. Dia kata hamba je menikah, bukan hamba je menikah, hamba dinikahi. Pak dia yang menikah ke kita dengan anak perempuan dia. Maksud dia apa dia? Kita akan tanggung dosa pahala dia dan kita akan tanggung nafkah dia. Yang mana dosa pahala dia itu dan nafkah itu pernah ditanggung oleh ayah dia. Sekarang mu kata mu saya sangat ke dia, kenal sangat ke dia, mu nak tanggung dosa dia. Ya, seolah-olah lagu tu. Sekarang mu kata mu saya ke dia, mu kenal ke dia, mu sanggup kau dak makan, minum, pakaian dan tempat tinggal dia. Ya, seolah-olah kita kata lagu tu kepada ayah dia apabila kita kata saya terimalah nikahnya. Kita tak sedar ke, kita sedar ke, itulah maksud daripada perkahwinan. Kita bukan berjanji dengan mak ayah dia saja, kita janji dengan Allah Ta'ala. Dengan berkat nama Nabi Muhammad kita terima. Maka kalau kita tak tunai berdosa. Zaman sekarang, zaman payah nak dapat sumber yang halal.
Duit yang halal nak we makan untuk kita pun terpayah nak cari. Lagu mana nak pitih yang banyak nak we makan kat orang lain lagi. Ni antara sebab kebinasaan seorang manusia. Antaranya adalah dengan sebab anak dan isteri dia. Kadang-kadang ada orang tu comel dah diri dia, subhanallah, tak ada terketik, tak ada masalah dah. Tetapi isteri dia pula buat perangai. Anak-anak dia pula buat perangai. Kerana kecuaian dia diheret bersama dengan anak isteri dia. Nabi kata, sesungguhnya isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, ujian kepada kamu. Kadang-kadang kita lepas dah, tetapi untuk anak isteri pula tak lepas. Nombor 1, dia kata, tiada mudah baginya memberi perbelanjaan kepada isterinya daripada harta yang halal. Yang wajib atasnya memberi nafkah. Payah nak cari harta yang halal. Lah ni harta syubhat tu banyak. Nabi kata akhir zaman siapa yang tidak memakai riba, maka dia akan kena juga debu-debu riba. Orang-orang yang beriman pada akhir zaman berusaha dah tak sih masuk dalam bab riba ni, tak sih makan riba, tetapi debu-debu riba tu kena juga. Debu riba tu kena juga. Lagu tu lah. Pas kita nak pergi makan ke anak isteri lagu manalah. Maka ulama kata sekalipun kena debu riba, orang yang makan riba dalam keadaan rela dan suka tak sama dengan orang yang makan kerana terpaksa. Kita lah ni nak beli rumah, nak pinjam melung, pinjam goni, Allah riba dah pula. Lah ni nak beli kereta, bukan nak janguk nak gapo, keperluan kita, riba pula situ. Nak mengaji, pinjam tu gak sebab nak mengaji. Mengaji kena bayar juga, riba pula. Allah, payah lah ni nak lari daripada riba. Lainlah kalau kata kita ni bakar cetak emas, tak apalah. Bakar jenis kaya dah, tak ada masalah apa. Tapi kalau standard manusia, payah nak lepas daripada riba. Maka apabila Nabi kata payahnya manusia nak lepas daripada riba, maka tak sama orang yang buta kerana terpaksa. Saya terpaksa, kalau tidak rumah saya nak duduk mana? Maka kita buta dalam keadaan kita tidak rela, tak sama dengan orang suka peramalan muamalah riba. Maka lagu itulah dem nikah kat Allah. Dulu makan riba kita seorang ya, ni ajak orang wi makan kat orang pula. Risiko tu. Kadang-kadang seorang manusia itu binasa dia bukan dengan sebab diri dia, tapi dengan sebab orang lain. Dia terpaksa buat benda yang salah kerana nak menyelamatkan orang lain. Perkahwinan adalah sebab yang mendedahkan kepada menuntut makanan yang haram, dia kata. Apabila kita menikah, dulu kalau seria boleh makan dah kita. Lah ni nak makan dengan bini kita paling kurang 2 ria misalnya. Seria kita boleh cari cara halal, seria lagi tak tahu lagu mana. Akhir sekali boleh membawa kepada cari benda yang haram. Kalau orang tak sabar, kalau orang tak ada iman, maka dia beri nafkah pada isteri dia benda yang tidak tahu ini. Hak syubhat tu sudut kira, hak haram terus. Terutamanya pada zaman sekarang. Zaman sekarang payah nak cari harta yang halal. Ada, ya ada, tetapi sukar dan payah. Lagu mana? Sebab tu ulama kata kalau nak makan sikit-sikit. Berapa makan sikit-sikit? Kerana barang yang halal sedikit. Kalau kita makan banyak, habis dah lah hak halalnya, tinggal hak syubhat dah lah. Jadi makan sikit. Ada orang kata makan sikit ni panjang umur. Makan sikit ni panjang umur. Contohnya kalau kita takdir makannya nasi 5,000 tan beras kita makan sepanjang umur kita. Cutera kita makan sikit-sikit. Lama ke umur kita? Boleh umur lama. Kalau makan awal banyaknya timbuk kakak nak. 2-3 lekok mati dah. Habis dah rezeki kita. Okay? Manusia akan mati apabila habis rezeki dia. Wah, cidik juga kan. Makan sikit-sikit jadi panjang umur. Dari umur setara tu ya tak bertambah dah. Kerana manusia apabila mati, malaikat yang jaga makanan dia akan mari.
Dia kata, "Hei fulan bin fulan, aku cari makananmu di utara, di selatan, di timur dan di barat. Tak ada makananmu hari ni. Apa? Tuhan kata sudah habis dah makananmu. Jadi aku nak ucap selamat tinggal dah bagimu, makanan hari ni mu habis dah. Tak ada makanan. Mari pula malaikat yang jaga air bagi si fulan bin fulan. Dia kata, "Hei fulan, aku pergi cari airmu di utara, di selatan, di timur dan di barat. Tak ada dah air untuk kamu. Rezeki kamu untuk air sudah habis. Mari pula malaikat nyawa. Aku cari nyawamu di sana, di sini, di situ, di sana. Tiba-tiba tak ada juga. Maka hari ni habis dah. Ajal kamu, rezeki bernyawa kamu sekat ni sudah. Lari habis. Tu habis. Payah nak cari rezeki yang halal. Kecuali kita buat sendiri. Menanam sendiri. Kebun sendiri. Tanam beras sendiri. Lah ni kalau duk bandar nak tanam ke apa dia? Atas jalan tar. Nak tanam padi atas jalan tar. Seming saja. Tengok penuh dengan seming. Semata-mata seming. Ada seming-seming. Di seming-seming ke. Nak tanam lagu mana? Kalau kita duk kapung sedap lah. Gali telaga pun boleh. Menanam pun boleh. Kalau orang bandar. Nabi kata akhir zaman. Hujan sangat subuh. Hujan sangat lebat. Tetapi tidak menumbuh ke tumbuhan. Sebab apa? Dah seming belakang. Bangunan belakang. Hutan tak tahu duk mana. Tanah tak tahu duk mana. Semua bangunan. Hujan lah 4,000 kali pun. Tak menumbuh ke tumbuhan. Nabi kata akhir zaman. Hujan lebat. Tetapi tak menumbuh ke tumbuhan. Sebab apa? Dah tumbuh bangunan. Bangunan ada jenis tumbuh. Oh hujan. Mari tak ada bangunan ni tumbuh. Lepas pada hujan hari itunya tumbuh. Bukan gitu. Maka tumbuhan tak ada, orang tak menanam pada akhir zaman, orang buat bangunan-bangunan. Maka hujanlah setara mana tumbuhan tak tumbuh. Tu zaman sekarang. Nak cari duduk bandar lebih-lebih lagi, Allah payahnya kehidupan. Maka di dalamnya itu membinasakan dirinya. Apabila terpaksa cari harta yang halal, cari harta haram, maka benda ini membinasakan dia. Dan membinasakan ahli keluarganya. Dia sendiri dah binasa kerana cari barang haram. Kedua, anak isteri dia hok makan barang haram juga binasa. Adapun orang yang bujang, tak menikah, pada kebiasaannya ia sejahtera daripada demikian itu, tak makanlah mana. Cu tengok masa pokok kita duk ngaji dulu. Mana makan? Makan hok orang. Hok kita mana makan? Nampak muka tak ada piti ni. Makan hok orang pacerah. Jimat ekonomi lah gapo dia. Makan Maggi ya. Esok Maggi goreng, pas goreng Maggi, kepuh Maggi. Semua berunsur ke Maggi berlaku. Air Maggi, buah air batu, macam-macam. Jimatnya tak perlu belanja banyak. Tetapi apabila berkahwin, ada anak pula, risiko. Sebab tu seorang lelaki, kadang-kadang lelaki itu baik. Tetapi kerana isteri dia, kerana anak dia, dia jadi tak baik. Sebab apa? Terpaksa untuk meneruskan kelangsungan hidup, maka lagu tu. Seorang yang dia rasa bersalah, tetapi terpaksa. Anak saya nak makan gapo? Isteri saya nak makan gapo? Tekanan hidup. Maka kalau duduk sore kita boleh. Tak apa. Saya lapar tak apa. Tapi kalau duduk dengan isteri kita, kita sanggup tengok bini kita lapar. Berdosa kita kerana tak beri nafkah. Tapi kalau kita lapar, kita tak siap. Tak apa, kamu tak siap makan. Tak apa, kita sendiri. Kita lapar, cukup daripada kita. Gastrik, komedu, naik paha kepala, cukup pasal. Tapi kalau dengan bini kita tak beri makan, berdosa. Tu, jadi orang nikah ni terdedah kepada risiko nak cari barang halal payah. Dan tersebut dalam sebuah hadis Nabi SAW bahawa seorang hamba diperhentikan di hadapan raja pada hari kiamat, yakni Tuhan dia. Seorang hamba disekat depan Tuhan dia. Lagu mana? Baginya ada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Dia ni orang hebat dah, orang kuat beramal dah. Mengatik tak lepas, semaya jemaah, ngaji, goni, tutup aurat, macam-macam dah. Tapi dengan amalan dia besar pun tak lepas lagi.
Dia jalan nak pergi ke syurga, malaikat kata berhenti sebentar. Laju habis haji tu. Oh, tengok amalan hamba bawa. Alhamdulillah. Masa hamba ada duduk atas muka dunia, dah lah beramal, mengatik-mengatik, selawat-selawat. Tu tengok sendirilah amalan. Maka amalan dia mari dengan seperti gunung. Besarnya amalan dia. Oh, debel dia. Lepas dah. Alhamdulillah lepas dah. Ikhlas-ikhlas. Oh, kemah. Bagi tak ada riak, tak ada apa dia. Kemah lah amalan dia. Amalan dia diterima lah. Kubur sebanyak sebesar mana? Sebesar bukit. Tengah-tengah dia jalannya sekat dia orang. Sudah. Nalih dadak lalu. Nalih dah. Kemudian ditanya hal berkaitan dengan memelihara ke ahlinya. Sudah. Bak dia tak ada masalah dah. Tiba-tiba tanya. Demo nikah dah? Ya, nikah dah. Demo wi makan gapo ku anak bini demo. Sudah. Nalih dadak dah lah. Dia nya bahasa jenis kenaling warak-warak juga tapi demo wiga apa dia makan ni ko anak isteri demo. Yang berkaitan dengan hartanya dan yang berkaitan dengan dirinya dalam memelihara ke mereka tu. Lagu mana? Mencari hijau lagu mana? Harta sumber daripada mana wi makan? Mu kena pegang amanah isterimu ni nak cara anak binimu. Mu wi ha bagi halal ko balik haram. Sudah. Dan ditanya tentang hartanya dari mana ia mengusahakan dan ke mana dibelanjakan. Ambil mana? Ya harta ni dua ditanya. Daripada mana ke mana? Kadang-kadang ambil cara halal, belanja cara haram. Pitih halal dah, nyawa pergi judi, nyawa pergi disko, haram. Ada pitih haram, wak pergi ke haram. Pitih curi, wak pergi ke disko, haram. Ada halal-halal, pasti halal dah, hijau molek dah, wi kepada benda halal, nafkah kau apa dia. Ada haram, halal. Ada haram jadi halal lagu mana? Sumber bagi haram, tapi wi makan nafkah kepada anak bini. Nampak macam wi kepada benda halal, tapi benda haram punca dia. Hingga habislah segala amalan dan kebajikan kerana dituntut balas bagi kejahatan itu. Maka apabila dia orang tanya, maka dia kata sudah. Saya nak yak kawan, saya wi halal dah. Anak dia pun mari. Bini dia pun mari. Ayah kecek molek ayah. Ayah wi gapo dia wi makan kok saya, siapa saya jadi benok poka bunyo ni. Ayah wi makan sumuk gata ko lipe ko labo ko apa saya jadi lagu ni. Tak dengar kata, tak tutup aurat pergi disko tiap-tiap malam. Tak mengaji ilmu fardu ain. Apa saja jadi kerah lagu ni. Ayah wi bagi haram takut Bini kita pula. Bini kawan tu pula tanya, abang wi makan kok gapo saya jadi kerah perut. Tak dengar kata abang, tak malah semaya, malah zikir, malah tutup aurat, melawai semacam kata suami. Tak dengar kata selawat malah goni malah berderak semacam pergi shopping. Mesti ada abang. Sudah kokak. Akhir sekali anak isteri dia minta pahala dia. Munggo pahala dia tengok pok dia pahala banyak. Ayah, kita nak pahala ayah, munggo ayah dulu masa ayah bertanggungjawab atas diri saya, ayah tak tunai pun cuai ayah, jadi kita nak minta dengan ayah. Dengan ayah pun kira, siapa dia nak terjun dari neraka ayah? Ayah nak terjun. Kita ni berat ni amalan kita. Pas kalau saya tak ambil amalan ayah, terjun saya dari neraka. Tak cara ayah hamba pun biarlah aku ajar neraka pun pak mari. Kau ambil. Mari bini dia pula. Dia ingat lepas dah. Sudah. Jelas lalu. Hamba mula kecek. Mari pahala lalu. Malah nak kecek. Banyak laju. Abang pun tahu dia. Pakai wak mari pahala abang. Berok bui. Akhir sekali. Katanya Nabi. Orang ni hak pahala banyak-banyak tu. Tak ada pahala dia. Habis. Orang tuntut hak belakang. Kadang-kadang bukan anak isteri saja, jiran tuntut. Hak ni tuntut. Hak ni sudahlah pening pala lah kita. Apabila tuntut habislah pahala kebajikan dia. Akhir sekali dia ingat habis dah, boleh nak jalan. Ada lagi orang mai cuik dia. Ingat dah minta tuntut dia. Abang pernah buat gini kepada saya. Sudah kata. Pahala ke mana? Abang kita nak pahala abang. Pahala lah ke mana? Hamba tak ada dah saat ni hamba bayar habis putih bukit dah hamba bayar butai demo. Gini abang. Kita kira macam suek lah. Suek lah ke mana? Abang ambil dosa saya lah.
Dah moga habis tak ada pahala dah saya nak ambil kau jaga ambil dosa dah habis. Ambil dosa saya kurang sikit pahala dosa saya. Deh. Tak si. Malaikat kata tak si guano. We no we. Oh, kawan tu kata, "No we ko." Berat kata. Dosa. Akhir sekali orang yang pahala dia sebesar bukit bertukar dosa dia pula sebesar bukit. Maka Nabi kata, siapakah yang paling muflih? Bertanya kepada sahabat kata, hamba tak tahu. Muflih ni orang yang hutang dia lebih banyak daripada harta dia, tu dipanggil muflih. Katanya Rasulullah, betul, tu undai-undai dunia. Akhirat ni siapa dia kau orang yang benar-benar muflih? Tak tahu tu kata sahabat. Rasulullah kata orang yang mari bertemu Tuhan dengan pahala sebesar bukit, tetapi kerana dia ada wak kena ke orang, dia ada tak tunai hak orang ni, isteri dia, pining dia, jiran dia, goni dia, maka diambil pahala dia dan ditukar jadi dosa habis. Pada masa itulah dia jadi muflis. Inilah orang yang benar-benar muflis, katanya Nabi. Orang tak ada pitih tak masuk neraka. Orang muflis atas muka dunia, dijual segala aset kehidupan dia, harta dia, belum tentu masuk neraka. Tetapi kalau kita muflis akhirat, nyanyoklah. Sebab tu mulut kita kena jaga. Kadang-kadang kita orang tak ada kaitan dengan kehidupan kita. Kita duk gosip orang ni, kita duk kecek mengenai aib orang. Padahal kita tak ada kaitan dengan api kau apa dia. Kita duk kecek buat orang ni, kita duk kecek buat orang ni, duk kecek buat orang ni, habisnya kait, habis pahala kita. Padahal kita patut kecek dengan orang yang kita kenal. Tetapi lah ni jangan. Orang tu di Kongo kita kenal lagi. Komen lagi cerita orang. Orang duduk di Zimbabwe. Kenal lagi. Duduk sebelah jauh-jauh. Negara Chile, negara Lada, negara Lombok, negara Gapo. Habis kita kecek belakang. Patutnya orang jauh lagu tu kita tak tahu maklumat dia. Lah ni internet ni. Orang buat main lagu ni perut kita pun komen. Aling kita ni perut. Habis pahala kita. Tu kena jaga sikit. Hingga habislah segala amalan kebajikannya kerana dituntut balas bagi kejahatannya. Dan tiada tinggal baginya suatu kebajikan juga pun. Habis segala kebajikan dia. Maka para malaikat menyeru dengan teriaknya, dengan teriakkan di hadapan orang ramai dengan katanya. Maka malaikat pun bertepik panggil dia. Bunyi suhu demo ni, ayo haji. Gapo dia kebajikan sebesar bukit. Sekali ni tukar habis dah. Maka malaikat pun jekoh dia. Dia kata, inilah orang yang segala amal kebajikannya dimakai oleh sekalian ahlinya di dalam dunia dahulu. Segala kebaikan dia dimakai oleh isteri dia dan anak dia. Kerana apa? Kerana cuai dia. Orang tak nikah ada anak? Tak ada. Isteri ada. Dia tak zikir, dia punya pasal. Dia berzikir, tak ada orang mari ambil. Duduk dia sore-sore. Duduk atas pohonnya pun tak apa. Tidur atas pohon pisang pun tak apa. Tidur dalam sungai pun tak apa. Baju selah tak basuh bang busuk bangar pun ikut dia lah. Tak ada masalah gapo. Tetapi kalau dia nikah, sudah selalu. Hidup semakin tertib. Tetapi kalau silap, jadi lagu ni. Habis, dia makan pahala selawat, pahala berzikir, pahala tahajud, pahala sedekah kita. Dan ia berkata lagi, hari ini habis segala amalannya. Habis dah lah. Dia dah lah nak buat amalan, buat umrah, buat haji, betah umrah, betah haji, betah haji, betah umrah. Habisnya makan pahala oleh anak bini dia berlaku. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa pertama-tama yang tergantung atas seorang lelaki pada hari kiamat ialah hak ahli dan anaknya. Hak paling rapat sekali ahli keluarga, yakni isteri dan anak-anak dia. Sebelum dia tanya mengenai orang lain, saing ke, jiran ke, anak dan isteri hak nombor satu. Tu takut tu orang nak nikah. Takut-takut pun menikah juga. Ternikah nak kata gua nak nikah nama. Takut pun nak kata gua nak. Ada orang kata di antara takut untuk menunaikan hak daripada takut buat benda tak molek. Hak mana? Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang berkahwin itu sangat dituntut. Zaman sekarang kalau kita tak nikah pun masalah,
Kalau kita menikah pun masalah. Kedua-duanya masalah. Tapi nikahlah mudah orang kata. Lebih mudah nak jaga agama. Lainlah kalau orang tu jenis tidak ada perasaan, maka molek dia tak menikah. Tapi kalau dia ada perasaan dengan perempuan, sekalipun dia minat zikir, minat mengaji, tak kena menikah. Lainlah kalau dia tu jengkreng kongkeng dah. Dia tak ada perasaan dengan orang tina dah, supaya putus kayu dah, maka hak tu tak apalah, zikir pun tak apa. Mereka yang perbantahkannya di hadapan Allah Ta'ala. Orang akan berdebat di hadapan Allah Ta'ala, tanya hak dia, anak dan isteri. Sekalian ahlinya berkata, wahai Tuhanku, ambillah bagi kami hak kami daripada lelaki ini di depan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, dia tak tunai hak dia sebagai suami, hak dia sebagai ayah, maka ambil hak dia ni. Dia tak pernah hajar saya sembahyang, dia tak pernah hajar saya tutup aurat, dia tak pernah hajar saya berpuasa, dia tidak pernah mengajar saya tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Habis nyobakit habislah, tak ada apa gitu. Sesungguhnya ia tiada mengajari kami suatu hukum yang kami jahil mengenai dia. Hek nipah kita tak cakap tanya. Kita nak pergi mengaji, nyo marah ke dia. Kalau kita tak mengaji, tak tahu, kita tanya dia, nyo bejok pacerah. Jadi pelik sungguh kata. Orang nak pergi mengaji, nyo marah, orang tanya dia, dia tak erti. Duduk dengan lagu tu. Dan lagi ia memberi makan kepada kami daripada harta yang haram, sedekah kami tiada mengetahui dia. Dia kelik beli jadi ayat dah, dia kelik jadi ikan dah, jadi sayur, jadi beras dah. Hamba ingat bagi halal lagu ni makan. Rupanya ambil daripada sumber haram. Nyo curi bagi orang, nyo buat khianat bagi orang, we makan ke anak bini dia. Maka ketika itu Allah Ta'ala membalas bagi mereka daripada kesalahannya dengan siksa yang amat sangat. Dan lagi sabda Nabi SAW, maksudnya tiada mendapati Allah Ta'ala akan seseorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Dosa paling besar bagi seorang lelaki di sisi Tuhan ialah apa dia? Jahilnya ahli keluarga dia mengenai urusan agama. Sebab tu kalau nak cari bini hok erti dah. Tak suruh kaya nak berdakwah lah. Orang nak dakwah dia, nak ajar dia, tak usahlah. Tak ada masa kita. Kita banyak kerja. Cari hok pandai tu aurat dah, pakat lekun dah, ada tahu dah, asas-asas semaya Quran boleh baca dah sikit-sikit. Tak usah nak ambil pahala banyak lah. Cari hak siap dah. Kalau tidak jadi lagu tu, takut-takut kita masuk dalam golongan ni. Dosa paling besar iaitu jahil segala isi rumah dia. Apa parok tak laki lagu ni. Bahaya tanah lah. Kena mikir. Jadi hari ni kalau kita ada masalah lagu tu, kena mikir, kelik selutuk dengan bini kita. Abang dengan mengajar parok kena atas. Kalau orang tino, apa kita ni rasa tukar muka sorak rasa. Hari ni orang jatuh dah pula kena. Hamba ingat kata orang tino, hari ni kena orang jatuh dah pula kata sudah. Jadi hamba rasa salah lah ni. Salah ke apa dia? Abang ni tak mengajar demo fardu ain. Jadi lah ni pergi cari sendirilah, pandai-pandai lah nak hidup. Jadi hamba wizidah tu, mungkin cari ustaz ahli sunnah wal jamaah molek, belajar akidah, belajar semaya. Kalau tidak kat dengan live, tak apa, tak ada masalah ke apa. Dia lah ni, jangan buat alasan lah dengan Tuhan. Abang alim dah. Dah lagi yang lipat dia ni. Jadi kena bakilah. Jangan malu. Sekalipun kita dah nikah 30 tahun dah, 40 tahun dah, jangan malu mengubah keluarga kita jadi lebih baik. Tak apa, tak ada sesuatu malu lah. Dia kata, abang ni terbiak apa? Abang kena air tawar siapa dia, abang jadi buat lagu ni. Tak, biarlah air tawar untuk kebaikan, tak apa. Wajib atas suami mengajar isterinya segala i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Dok ajar i'tiqad wahabi. Habis so dengan aku. So keluarga masuk dengan aku. Daripada segala yang wajib bagi Allah Ta'ala, kena kenal gapo dia kah ciri Tuhan yang sebenarnya. Kita tak ada. Abang ngaji tapi abang tak boleh nak syarah lagu mana. Awak dengarlah video siapa-siapa dia ni. Video ahlus sunnah wal jamaah molek ni.
Hak Wahabi tak sedut dengar lah, hak Syiah ko, Khawarij ko, Mujassimah tak sedut dengar lah. Sekali pun hak mengajar tu doktor ko, profesor ko, rektor ko, Power Ranger mana pun tak sedut dengar lah. Dan yang mustahil atasnya, benda hak mustahil bagi Tuhan, benda yang harus bagi Tuhan, wajib pula menyatakan segala akidah keimanan. Rukun iman kena belajar apa maksud beriman dengan hari kiamat. Apa maksud kita percaya kepada malaikat? Apa maksud kita percaya kepada Al-Quran, kitab-kitab? Apa maksud kita percaya kepada qada-qadar? Apa maksud lagu tu kena faham belaka. Rukun iman. Dan demikian lagi wajib atas suami mengajar ahlinya hukum sembahyang, bab sembahyang. Lepas tu kena ajarlah bab sembahyang, kait dengan sembahyang ke apa dia? Bab ambil air sembahyang. Lepas tu benda yang membatalkan sembahyang, benda yang membatalkan air sembahyang. Gapo dia lagi? Benda yang menyebabkan mandi wajib. Benda hukum rukun mandi wajib lagu mana? Kena ngaji belaka. Ada orang tu menikah belah tahun dah, tak pernah mandi wajib pun ada. Anak 8 orang. Dia kata saya lepas tubuh dengan suami saya mandi. Tapi mandi lagu tu lah, mandi dengan shampoo lagu tu, mandi tubuh gitulah. Lepas tu niat. Wah, kena niat rupanya. Wajib kau kena mandi. Memang hamba mandi. Tapi hamba tak niat tu. Asudah. Nampak sangat dalam rumah tak pernah semayang. Tak pernah gapo. Ada orang hidup lagu-lagu mana kita pun tak faham. Tak pernah sebut nama Allah dalam rumah. Tak pernah sebut nama Nabi Muhammad. Tak pernah selawat. Tanya anak lagu mana tuition hari ni Nama cikgu jadi kau dok tuition ni? Boleh dok tahun ni skor-skor. Gitu katanya. Makan kenyai dah beres, pakaian beres. Semaya tak pernah tanya. Anak dia tutup aurat jadi kodok. Hik nipah tak tahu. Cemar cuci pun tak tahu. Basuh najis pun tak ajar. Setahun, 2 tahun. Bini dia pun tak bercara. Semaya ber. Kerja siang malam. Ada orang tu setahun sekali jumpa laki bini. Tanya dia boleh sabar? Boleh sabar. Mana boleh sabar? Sebab setiap kali dia klik, dia waktu klik pitih. Saya sabarlah. Tak jumpa. Apa hidup berkahwin kalau jumpa setahun sekali? Dah tak laki kalau pergi Amerika, pergi New York, pergi gapo dia tak tahu Amsterdam apa nama game Korea kalau gapo dia, pergi Rusia, pergi Chechnya, pergi Goni. Oh, tak tahu balik dia. Jumpa sekali setahun waktu pergi klik pitih saja. Pelik sungguh, boleh hidup sungguh. Power Ranger juga, tasawuf bini dia ni. Berkali wali juga kali tu. Anak bini tak pernah jumpa pun besar dah anak. Oh besar dah anak ayah. Tak tahu semaya akidah pun tak tahu. Bergawe dengan jatuh mana tak tahu tu big clubbing lah. Pergi Hard Rock Cafe lah. Kita ingat Hard Rock Cafe ni kedai mocik jual mi celup. Nama Hard Rock Cafe nama. Oh, orang tua mana tahu duduk Kuala Lumpur tu gak Allah baru temu Kuala Lumpur tu gak joli. Duduk kampung warak tasawuf. Pakat lekung. Duduk luar pakai telekung lagu ni, pakai baju kurung. Saya kata darat demo ni orang asli mana mari. Mungkin ngaji you, kita kena modeng. Nyajar anak kita ajar pakai telekung, nyajar suruh pakai skirt. Siapa dia ajar? Saing dia. Siapa dia suruh atas itu? Dia juga ngopok hak ni juga atas munuh ke anak dia. Dia ajar molek-molek siapa umur 20 tahun, nyogi atas tempat hak munuh anak dia sendiri. Orang tak pakai baju kurung masuk you. Baru masuk you baru. Tak masuk surga lagi. Masuk you tak mengaji Amerika lagi. Cutera kita tengok tempat-tempat pengajian kan. Masuk you tu rasa Allah. Tuanya ulu pueh ya. Pakai skirt Pergi kelak sekali, 2-3 kali. Clubbing ke apa dia. Berkenalan dengan orang ni. Buka telekung. Pakai telekung ni darat. Lagu tu. Nyanyonya tipu setan pakai kepala. Wajib suami mengajar ahlinya hukum sembahyang dan sebagainya daripada segala yang halal. Dia kena ajar. Barang ni halal, barang ni haram, seperti meninggalkan mengopak kena royak. Masalah dia nak mengopak tu salah halik dia, kita royak dah. Awak ni jangan buat lebak sangat kan. Dalam kelak ni pun masuk ahli mesyuarat tekak pun awak masuk, ahli mesyuarat mengopak pun awak masuk. Ada juga mesyuarat mengopak. Ada juga geruk kau mengopak dan mengata dan gosip kepada orang. Hamba tidak mengata, hamba gosip je. Hamba bukan kecek menik orang. Kecek perihal. Nak perihal, nak memberitahu orang supaya tolong ya.
Kita royak dah ngopak ni amalan kita nyawi kat orang lah. Sajalah kita nak baca Quran, wi pahala kat orang. Kita tak ada. Mengadu-ngadu jadi batu api, pergi rumah orang ni cuik-cuik kecek orang ni. Tahu ambo lalu ke rumah kawan tu, ambo dengar tak tahu dia duk mesyuarat dengan tok laki dia duk kata demo gini kau orang. Ni pula pergi. Allah Rabbinya sapa mulu. Padahal dalam geruk ni tak ada ni. Mesih ni pula buat atap ni. Allah Rabbi. Dan memelihara daripada segala najis dan hukum membasuh najis. Kena belajar. Kita nak semaya ban, nak gapo dia, asuh eyok pun tak reti. Nah, asuh eyok pun tak reti. Basuh najis pun tak reti. Nyanyolah. Dan demikian lagi wajib atas suami belajar perbicaraan mengenai hak. Ustaz, berdosa ke seorang isteri sudah mati rasa cinta dan sayang pada suami dia. Mati rasa, jadi freeze dipanggil. Jadi beku dah ngatuk laki dia. Disebabkan bertahun masa suami tak bagi layanan elok pada isteri. Tambah-tambah bak perasaan isteri. Makan air mata semua. Terima kasih. Lagu mana? Hak perasaan tidak ditanya. Kita sayang hak mana bini kita? Kita suka ke kita gapo tak apa. Hak penting hak kita tunai ke tak. Kita nak marah tak sayang kok bini kita tapi kita beri nafkah. Tak apa, tak dosa. Sayang ni perasaan suka tak suka ni tak apa. Tidak kau jadi dosa. Nah, sebab dia perasaan kan. Tak semestinya orang kadang-kadang ada tahu saya tak boleh masuk dengan dia. Tak tahu, tak boleh nak paksa. Saya tak ikat paksa dah hati perasaan saya untuk menyayangi dia. Tak boleh. Lebih-lebih lagi dia kata tok laki pula jenis tak pandai jaga perasaan hamba. Mapuh paciruh hamba. Duk panggil mek boyong. Mental-mental lah kita besar. Dia pun besar apa tolong tapi duk panggil kita boyong larak sakso lah. Gajah nak beranak lah nyo panggil lagu tu kok bini dia. Tak jaga perasaan. Kalau orang kata ke dia marah. Ni laki bini kena jaga juga. Kadang-kadang benda tu sedikit tapi benda tu dia menanuh sikit lama-lama dia tanya nak netuk dia akan sebut belakang. Siap ada senarai nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bandar jaga hati isteri kita. Jadi tak apa lah mati rasa tak apa. Cuma kalau duk bertahan dengan perasaan lagu ni payah nak amal. Cuba belajar menyayangi dia, selotok dengan dia, suruh dia kecek molek kata. Abang lagu mana perasaan kalau orang duk nyanyi depan orang ramai. Ni abang duk kata depan saya abang duk kata kita tu gak memang kita bolong tapi jangan kata lagu tu nasihat. Abang rasa benda ni macam main-main tapi kita rasa pak dalam perut pedai penuh. Habis dalam kita rasa. Kau sekali dua abang royak lagu ni kena seletok dengan dia lagu tu. Ustaz, macam mana nak sampai tawakal peringkat tajrid? Tawakal ni kita serah segala urusan kita kepada Allah. Tajrid ini tak perlu kepada usaha. Ada orang tawakal tapi masih berusaha. Kok kita deh serah semua kepada Tuhan tetapi masih belajar lagi. Kalau orang tajrid tak belajar dah. Duk main kita atas kalbuk dah. Kata Tuhan boleh beri ilmu kan tanpa tajrid betul. Maka tajrid ni dia kena ada guru membimbing dia. Guru dia bimbing lama-lama apabila mari perasaan lagu tu, maka guru dia boleh kata boleh perikat lagu ni dah. Kalau nak buat pandai-pandai lagu tu boleh takutnya tipu setan. Kadang-kadang tak sampai perikat makam tajrid, kita paksa kita duduk pada makam tu. Makam ni tak boleh nak paksa, Tuhan sendiri pindah. Tuhan masuk ke yukhriju man yasha'u wa yadkhilu man yasha'. Tuhan masuk dalam mana-mana makom, Tuhan keluar pada mana-mana makom, tu kerja Tuhan. Jadi kita nak jadi tajrid tak boleh. Dia akan mari satu perasaan satu hari kita akan jadi perasaan tak suka kepada dunia. Tak perlu kepada usaha pakai mengatik bismillah. Pop kata ayat go. Kok masuk dah. Sedap dah pula tu. Perikat tajrid dah tu. Kalau tak apa perikat tak boleh nak buat dia kena bimbing dengan guru. Jika kita berdoa untuk muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, adakah umat Nabi terdahulu termasuk juga? Dan adakah kelebihan mendoakan mereka yang meninggalkan dunia dapat pahala sebanyak mana orang itu mati? Misalnya orang lah ni 1 million orang Islam. Kita pun berdoa diampunkan dosa orang Islam dapat pahala 1 million. Kita niat orang Islam lah ni
Dulu. Oh, boleh juga. Akan datang, oh tak boleh. Bagi akan datang tak boleh. Tak umur telajuk. Jadi hak sekarang dan hak dulu minta doa boleh. Allazina sabaquna bil iman. Setiap kali kita mayak-mayak kita doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa orang yang pernah beriman dengan kamu dulu. Allazina sabaquna bil iman, orang yang pernah beriman dengan kamu dulu. Jadi hak ni dalil kata boleh baca talqin, boleh baca gapo dia, boleh berdoa, siapa pahala kepada si mati dengan berdoa dan gapo. Boleh tak jelaskan tentang kamu fasih dan kamu tasih pada af'al Allah Taala. Af'al Tuhan yakni semua perbuatan dicipta oleh Allah. Apabila kita kata hanya Tuhan yang mencipta perbuatan, maka kita menafikan dua kamu. Kamu fasih dengan kamu tasih. Kamu fasih yakni dua yang mencipta. Saya yang mencipta, Tuhan yang mencipta. Contohnya kamu fasih, okey. Masa kita duk gali pokok. Kita duk gali kita duk gali. Gali pun tani pokok. Kita pun kamu pokok kita pun tengok. Sekarang ni ambo. Lepas tu Tuhan, sirah Tuhan pula lah. Dialah yang membesarkan pokok ni. Jadi masa duk nyaku ambo. Masa duduk menumbuhkan ni Tuhan. Dia bagilah aku tu. Perbuatan menumbuhkan Tuhan. Perbuatan menyangkut tu saya. Munfasih. Ya patutnya masa menyaku lagi kau siapa dia ni? Tidak Tuhan ni akak tangan kita apa dia. Patut situ lagi. Tak dia bagi dua lagu tu munfasih. Mutasih pula gini. Saya dan Allah mengangkat tangan ini. Satu perbuatan mutasih. Saya dan Allah. Allah buat kat hamba buat kat dua lagu ni. Tak boleh. Semua perbuatan sama ada benda hak berkongsi ataupun suku-suku semua Tuhan yang buat. Ada makna syarah kamu tasih mufasir dengan cara lain. Hak ni salah satu syarah dia. Kamu dengar kamu fasih ko kamu tasih tidak dinafikan. Ya ada 5 kam ya dalam kam af'al ni kat wahdaniyah ni. Wahdatu af'al ni, wahdatu zat 2, wahdatu sifat 2, wahdatu af'al ni so ya 5 ya kam nafi. Ni jadi lah kalau kam di af'al Allah Taala apa 2. Ada kata nafi, ada kata tak nafi. Ya ada maksud syarah dia. Dia kata perbuatan yang banyak dicipta oleh seorang. Ni kamu tasih tak silap ambo. Perbuatan banyak tapi seorang je buat. Nampak perbuatan banyak tapi seorang je buat adalah Tuhan. Maka ni kita nafi, tak nafi. Kamu tasih kita tak nafi kata. Tu banyaklah syarah macam-macam. Ustaz boleh tak kita semaya lalu selepas dengar azan. Azan tak habis lagi. Kita siap dah rok semaya selalu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Makruh buat lagu tu. Afdalnya jawab azan dulu. Buat ibadat ikut peringkat. Sudah dulu hak benda sunat baru buat semaya. Kalau kita nak semaya sah dah kerana orang azan tu menunjukkan sudah masuk waktu. Bagaimana cara terbaik untuk redha dalam semua ujian yang kita lalui? Sebab dalam keadaan hati redha, datang juga perasaan sedih. Sedih tu standard keadaan. Kerana manusia dia ada tabiat dipanggil. Tabiat ni tak berdosa. Apa maksud tabiat tak berdosa? Kita jalan pun. Sepak batu. Wow, bunyi. Adulah. Standard keadaan. Kau ada orang sepak batu. Oh sedapnya. Oh sopa makan colik. Kepik pitu. Bunyi. Adulah. Tak apa. Demo tak reda dengan Tuhan. Justru lama kepik jari demo sekali. Bunyi lagu mana sorok. Dia panggil benda yang tabiat tidak apa. Berlaku benda sedih, kita jeri. Tak menunjukkan kita tak reda. Berlaku benda yang menggembirakan kita. Kita suka. Tabiat, tak apa, tak ada masalah. Satu benda yang kita macam terlepas daripada diri kita. Rasa kecewa. Biasa tak ada masalah apa. Tetapi, jangan buat benda haram. Lagu mana? Ketika kematian anak dia, Nabi, apabila kematian Nabi Sayyidina Ibrahim, anak dia, maka Rasulullah menangis. Anak tino dia meninggal, dia menangis. Maka sahabat cuik, ya Rasulullah, tak reda kau lagu mana? Buat apa berjerit? Rasulullah kata, air mata ini menunjukkan rahmat. Orang tu hati dia lembut. Orang tu ada hati kasih sayang. Maka setiap benda suasana yang menyedihkan dia menangis. Tak salah. Tetapi kami tidak pernah berkata benda-benda yang Allah Ta'ala murka. Kami tak pernah kata, oh matilah. Tak pernah. Jangan kata benda lagu tu. Reda-reda hati menangis. Tidak ada masalah apa. Sedih tu standard keadaan. Hamba tak silap sedih nak suka. Boleh nanti dulu sabar. Nabi Muhammad pun berjerit juga.
Ustaz, kalau beli barangnya promosi sempena Christmas, boleh tak? Adakah dikira menyambut Christmas? Tak. Masa ni kita nak gomo, masa umur ni. Gitu. Tak ada masalah, tak ada kaitan. Bukan kata kita nak sambut Christmas pun. Kita beli barang. Barang tu pula promosi sejadah. Apa kaitan sejadah dengan sebeh gapo dia dengan Christmas ni. Jadi promosi ikut dia lah. Tak ada masalah apa. Saya ada adik perempuan autism. Saya nak tanya, adakah dia perlu mandi wajib jika datang haid? Gini, kalau dia perlu buat benda yang berhajat kepada suci, maka dia kena mandi haid. Kalau dia tak perlu, mungkin akal dia tak ada dah. Misalnya akal dia autism ni contohnya masuk kategori rosak dah akal dia. Jadi perangai macam budak-budak ke apa dia apa semua. Dia pun tak boleh nak kawal ke apa-apa dia rusad dah. Maka haid cuci dia. Okey, nak semaya, dia tak boleh semaya dah. Semaya kat usia tak tahu ke apa. Maka tak perlu mandi. Dia nak masuk masjid, tak perlu mandi. Dah tak perlu. Lainlah kalau dia nak, dia boleh semaya lagi. Maka dia kena mandi. Ataupun dia berkahwin. Isteri dia, suami dia nak setubuh dia. Maka dia kena mandi. Sekali mandi. Maka kena mandi dia. Lepas tu dia lagu tu. Kena mandi. Tok laki dia mandi, niat ke dia. Saja mengangkat adab besar bagi dia, kena mandi. Supaya nikah dengan bini gila juga. Bini gila tapi comel. Mana soal nak bini comel kau bini gila. Biarlah. Gila pun gila lah. Manggil tu orang comel telajuk dekat atas kapur ni. Semua orang tak si. Biarlah. Hamba seorang biarlah. Nampak. Pok dia kata ambil lah. Anak hamba ni tak ada orang kenal dah gila. Hamba yang jelas lalu kata. Tapi comel. Comel pun dah main gila. Nak kata lagu mana tak ada orang kenal. Gila pun gila. Tak ada ugoh langsung ni. Gila tak ada ugoh. Body tak ada ugoh. Tak ada ugoh. Dia gila ya. Nak kata kau tu. Maka tak nak setubuh lagu mana. Dia mari hek. Dia nak niat dia gila. Dia tak tahu kat mana. Pas kita nak setubuh dia lagu mana. Kena mandi dia. Jangan mandi kat si kat dia. Kata be tak ada habis lagi be. Kan kata gila. Ingat pula hit. Kita bab hit kita ingat. Pula Allah. Kita ingat nak terik nak pakai mandi gitu ya tak boleh lah. Saya nak tanya, saya nak balik Kelantan 31 Disember daripada Melaka. Bah saya bertolak pukul 8. Stesen bah dengan tempat ngaji saya tu cuma 3 kilo je. Jadi soalan saya, bolehkah saya terus maya jamak di stesen bah lepas masuk waktu maghrib? Ya boleh dah. Keluar daripada kawasan, okey beres dah. Ustaz, dalam makmum muafiq kita kena pilih ke nak guna pendapat Ibnu Hajar, Imam Ramli, boleh pilih. Setengah orang kata Ibnu Hajar kuat, setengah kata Imam Ramli. Tempat kita masyhur dengan Ibnu Hajar. Kerana tutup guru tua kita mengaji di Mekah bawa pendapat Ibnu Hajar tu banyak. Imam Ramli ni baru sahaja. Sekalipun dia sama tarah, tetapi Ibnu Hajar lebih kuat. Ustaz, saya nak tanya, saya tengah-tengah solat tiba-tiba terasa keluar darah haid. Adakah patut saya habiskan solat atau berhenti untuk periksa dulu? Pohon pencerahan. Apabila kita tak yakin suatu benda yang batal dalam semaya, tak wajib kita putuskan. Semaya terus kayak gitu. Lepas pada kita semaya, baru kita masuk tandas, kita cek Allah, tubik sungguh darah. Dosa ke tak? Tak dosa sebab kita tidak yakin. Cuma rasa lagu mana? Rasa pelik mana? Jadi tak yakin. Maka apabila tak yakin, tidak batal semaya. Apabila tak batal semaya, boleh teruskan. Tak syarat apabila rasa lagu tu kena berhenti selalu. Tak syarat. Ya kena berhenti ni apabila yakin batal. Ustaz, ada apa hukum seorang isteri tak nak ikut suami? Ni jalan ni masalah ustaz ni, nak bidah bini dia ni. Dia duduk sekali. Sudah. Apa hukum seorang isteri tak nak ikut suami? Suami dia lah duduk sekali di perantauan kerana nak duduk dengan ibu bapa dia. Sedangkan suaminya selalu mengajak dia duduk bersama-sama dan sering tekan dengan sikap isteri dia. Berdosalah isteri lagu ni. Sekalipun dia ustazah kau siapa dia, wajib ikut suami dia pada tempat yang layak dengan dia. Kalau suami dia ajak tempat yang tidak layak, baru dia boleh tolak. Kalau dia cadar dah rumah, sesuai dah lah. Tempat yang munasabah dan tidak menjatuhkan maruah dia, sesuai lah. Jangan kata nak istana kau gapo, sesuai dah lah rumah sewa kau gapo dia. Okey, wajib isteri kena ikut suami. Kalau dia tak ikut, selama tu lah tak ada pahala langsung dalam amalan dia. Dia semaya Tuhan marah, dia gapo, semua dalam marah Tuhan belaka kerana tak ikut suami. Sebab dia janji dah, dulu masa nikah
Bukan janji dengan tu imam, bukan janji dengan ayah dia, janji dengan Tuhan sebenarnya. Akad nikah ni. Isteri kata saya sanggup pergi ke mana-mana. Saya sanggup ikut dia taat selagi mana dia tidak mengajak maksiat. Kawan tu ajak pergi ikut dia teman di perantauan, ikutlah kerja mana-mana pun kena ikut wajib. Lain-lain kata tak saya ikut awak serabut. Tak apa. Ni dok benar ikut ibu bapa lagi. Ibu bapa kena faham. Apabila kita nikah ke anak tino kita bererti kita serah dia kepada orang lain dah. Jangan nak kontrol lagi, jangan nak menakut-nakut ke anak. Jangan nak buat style dipanggil batu api dengan suami. Oh pandai dah dia lawan ayah tak dengar kata ayah. Tak dengar kata ayah mana ayah bapa win nikah saya kepada lelaki ni saya kena taat. Tuhan kata suruh taat kepada suami. Pada masa ni kalau bercanggah dengan ayah saya terpaksa taat. Bapa ayah jadi tekan gitu saya suruh taat ayah lagi suruh ikut agama lagi apa lagi tu. Kalau tidak tak sewin nikah lah saya dengan orang jatahnya. Buat gitu sekali. Jekuh sekali. Kadang-kadang orang tua ni payah juga. Nah, makan labuh kau guano tak tahu masa ayam dulu makan roba kau apa nah. Jadi kena ui penerangan. Dia ikut perasaan dia. Kita hukum akal. Agama ni bukan perasaan. Agama ni hukum nas. Tak boleh pakai. Merasa gini molek. Jangan. Nah, ni dok tekan anak tino. Awak nak ikut mana? Hak ni ikut saya. Oh, tekan lah budak tino tu. Tak suruh nikah lah duduk dengan demo lah. Nak suruh nikah sangat. Lepas tu duduk cocok. Akhir sekali enggak lah keluarga. Antara punca perbalahan perceraian suami isteri campur tangan mertua. Jalan belakang tu. Campur tangan dia. Peh-peh diri lah. Kadang-kadang kena uwi juga orang tua. Ustaz saya tinggal di asrama. Bila saya balik ke rumah, saya ada pesan lah pada kawan saya. Kalau nak ambil makanan minuman saya dalam mari tu, ambil lah. Makanlah perhabisnya. Tetapi mereka tak ambil semua. Takut kali. Adakah saya masih boleh makan makanan yang tinggal atau jadi hak kawan saya dah? Saya klik mula asrama ada lagi makanan. Saya wayak dah. Kalau nak ambil lah semua, tak apalah. Wayak makan. Dia pun makan sikit. Adakah kita klik mula? Tu makanan ada lagi. Adakah makanan tu jadi wi kepada isteri? Ataupun kita dak ya kaedah dalam bab heboh bab beri kepada orang ya kena ada ijab dan qabul. Kita wi dia ambil. Kalau kita wi dia tak ambil, ada hak kita ambil semula. Tu, ya kena ada ijab, ya kena ada qabul. Kita wi ke apa dia? Kita wi handshake dia. Dia wala tak cara, ambil semula. Boleh. Dia kata dah, saya beri dah ni. Tak ada qabul bagi dia. Sama ada dia sebut mulut ataupun dia pegang. Itu maksud dia. Ni dia tinggal kita, berarti masih hak kita lagi. Boleh makan. Tak ada masalah apa dia. Ustaz, batalkah wuduk jika kita tak bersihkan pemakaian surma? Yakni atau celok mata. Surma. Kalau surma tu gusti tu. Surma ni, kalau surma ni tempat pelancongan tu. Surma. Kali tak tahulah nama dia panggil surma kali. Kalau tak bersih tengok celok mata jenis pattern lagu mana. Kalau jenis berair, jenis pattern air lagu tu, jenis lukisan kau apa dia hok kita boleh masuk air tak ada apa. Tapi kalau benda hok bertepek lagu tu jenis tepek. Ada jiring menempel gitu, maka tidak boleh. Kalau semata-mata macam dawak ping gitu dawak ping. Kalau kita kikih, tubik tu tubik ke apa dia? Daki kita suruh kira lah. Dawak ping tu boleh soyak tak tubik dawak ping. Dawak ping. Tak ada dia. Maka kalau dah jenis bukan berjiring, maka hukum dia tak ada masalah. Kalau hak jenis berjiring, tak boleh sebab Ustaz, apa hukum air akuarium? Tidak cukup 2 kolah, memang dah. Tapi airnya tidak bau dan warna. Adakah dianggap najis hukumiah dak air ni? Najis kerana ikan ni ya ayo. Maka najis ikan ni mengotorkan air. Ya, hukum dia. Najis. Ya, air tu najis. Hukumiah apa tu duduk kakah nampak tu? Air ni aku tu. Ustaz nak tanya, tahun depan suami ambo dapat duit K daripada USP. Umur dia 50. Nak tanya. Boleh kau ambo beri zakat kau anak-anak? Zakat kau anak-anak. Ambo duduk ngaji, anak-anak ambo duduk ngaji Mesir. Sebab keluarga ambo ni asnah zakat pula. Keluarga dia pun asnah zakat dah. Lepas tu dia pula nak beri zakat. Bisa dia. Nampak sebab dia boleh PTK daripada SP ke? Dia boleh zakat. PTK daripada SP ni khilaf ulama.
Sesi pusat zakat kata apabila boleh penyata tu maka kena bayar zakat selalu. Ada kata tak, lepas pada berlalu setahun barulah boleh kena bayar zakat. Nah, lepas pada tubik penyata tu maknanya kita boleh buat tubik. Kalau penyata separuh, penyata seluruh. Nah, lagu tu. Maka kalau kita ada duit lagu tu nak beri zakat kepada anak kita tak boleh lah. Dah muka kita kaya lah pitih masa tu. Lepas tu saya termasuk dalam asnah. Dah awak daftar dulu memang masuk dalam asnah. Nah, dah lah ni dah kaya dah. Adakah apabila seorang itu daftar jadi asnah tak boleh keluar daripada asnah? Sekalipun dia mau kaya dah tapi tak boleh sebab mau daftar mau asnah gitu. Ada dekat asnah panggil. Nama tak boleh. Dah jadi kaya dah tak boleh dah lah. Nah. Apabila kaya tak boleh beri zakat ke anak-anak lah. Kena beri nafkah ke anak-anak. Zakat tak boleh. Atas nama zakat kita beri tak boleh. Atas nama nafkah. Boleh kau ustaz cerita tentang kisah hidup dan keramat Tok Selehong? Tok Selehong ni dia hidup sezaman dengan Tok Kenali. Antara ulama 5 serangkai di negeri Kelantan kita yang meninggal dan umur dia hampir-hampir sama, ada 5 ulama. Pertama Tok Kenali, Tok Selehong, Tok Kemuning, Tok Padai Jelapan, Tok Bacok. Dia 5 ni. 5 ni tikah 10 tahun. 10 tahun gitulah umur. Gitulah dekat-dekatlah. Maknanya sezaman. Dan pernah pergi mari berjumpa. Tok Selehong ni soho dengan suara yang sangat merdu. Antara pelopor kepada majlis maulid di Malaysia, di Kelantan lah secara khususnya. Dia kalau majlis maulid dia wak besar-besar, belaruk ke berapa dia apa semua. Tutup Selehong. Nah, keramat dia ngaji ketika dia tua dah. Dia tengah dah buat padi. Tiba-tiba tak tahu lah Tuhan wak mari ahwal kepada seseorang, berhenti tiba-tiba. Dia kata, abang rasa nak pergi ngaji. Dia nikah dah, ada anak dah rasa. Dia ayat kepada bini dia, Mek, gini lah. Kalau kita ada jodoh, Mek, kita temu mula. Tapi kalau tak ada jodoh, kita jadi adik kakak. Oh, itu dulu dipanggil gitu. Dia malah sebut perkataan bercerah. Kita jadi adik kakak. Maknanya kalau dia mau kakak, dia adik. Gitulah. Tapi tak ada hubungan lah. Jadi adik kakak lah dia panggil gitu. Dia pun jalan kaki pergi ke petani mengaji. Orang tua nak masuk pondok, orang tak cara lah. Siapa dia mari nak tupai pondok, dia mau hambak. Pergi pun. Gosok kali dia tidur atas bala lah gitu. Tidur atas bala. Masuk berapa harinya mengapa habis alpiah. Otak dia ligat. Jadi orang alim. Naik ke Mekah. Apa dia apa semua. Khamak lah soho. Lah ni khamak dia tu rezeki dia sebab usaha dia, mujahadah dia. Lah ni kalau kita nak kenal kepada dia, ingat kesungguhan dia dalam belajar. Lagu mana dia mujahadah? Khamak pemberian Tuhan. Natijah usaha tu kita nak ikut. Bukan nak ikut di khamak, ikut di bapa dia jadi khamak. Tu sebenarnya. Jadi usaha supaya dia juga. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.